Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Nurul Izzati binti Nur Amli, nombor matrik 057966 dan akan membentangkan tajuk assignment saya yang bertajuk Baitul Hikmah di Baghdad. Baik, kita terus pergi kepada slide yang pertama, iaitu permulaan zaman Abbasiyah dan hubungannya dengan Baitul Hikmah. Lahirnya zaman Abbasiyah setelah kerajaan Abbasiyah berjaya merampas pemerintahan dari kerajaan Umayyah dan telah memerintah selama 508 tahun. Kerajaan ini menjadi semakin terkenal kerana telah menubuhkan Baitul Hikmah di Baghdad. Apa itu Baitul Hikmah? Baitul Hikmah ialah satu tempat yang kita boleh kata pada hari ini seperti perpustakaan. Begitu juga dengan pada zaman Abbasiyah, dikenali sebagai pusat penterjemahan dan tempat menuntut ilmu. Apa tujuan pembukaannya? Mengumpul dan menyalin segala ilmu pengetahuan daripada bahasa asing kepada bahasa Arab. Antaranya ialah itu. Baik, tengok kepada slide seterusnya bagaimana perkembangan Baitul Hikmah pada zaman Khalifah Harun al-Rashid. Pada zaman itu telah berlaku penerjemahan karya-karya dari pelbagai bahasa. Pada waktu ini, para ulama dan ilmuwan turut ditempatkan di posisi yang tinggi dan mulia, dan sebagai penghargaan mereka dibayar oleh khalifah dengan gaji yang tinggi dan lumayan. Beliau juga telah memerintahkan buku-buku dan manuskrip yang telah ditulis dan diterjemahkan untuk dikeluarkan, membaik pulih dan membina bangunan khusus untuk ruang lingkup kitab-kitab yang ada dan terbuka di hadapan setiap para pengajar dan penuntut ilmu. Sebelum bergelar Baitul Hikmah pada zaman ini, namanya ialah Kanz al-Hikmah. Kanz al-Hikmah ialah sebagai perpustakaan peribadi keluarga di istana keluarga khalifah. Seterusnya kita tengok bagaimana perkembangan Baitul Hikmah zaman Khalifah Al-Ma'mun pula. Khalifah Al-Ma'mun mengembangkan lagi Kanz Al-Hikmah sehingga ke Baitul Hikmah. Beliau juga menggalakkan penerjemahan kitab-kitab asing, menggalakkan penerjemahan dari Yunani. Ketiga, beliau menggaji penerjemah-penerjemah dari penganut agama lain yang ahli dalam sesuatu bidang demi kemaslahatan. Dan seterusnya, beliau juga mengembangkan Baitul Hikmah sehingga berstatus perguruan tinggi dan perpustakaan yang besar. Seterusnya ialah antara faktor-faktor relevan berdirinya Baitul Hikmah Baghdad. Yang pertama, berhasrat meniru seperti lembaga yang didirikan oleh orang Kristian Nestorians. Kedua, harta kerajaan yang melimpah. Ketiga, masyarakat saling bekerjasama terhadap kegiatan ilmu. Keempat, perdebatan antara golongan Ahli Sunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah. Yang kelima, persamaan idea Khalifah Al-Ma'mun dan Kaisar Romawi. Dan yang keenam, pemikiran yang lebih terbuka. Baik, tidak salah kalau kita tengok gerakan penerjemahan dan kemunculan tokoh ilmuwan Islam. Baik, antara tokoh ilmuwan mengikut bidang kepakaran, bidang astronomi, antaranya ialah Al-Farazi. Beliau adalah seorang pencipta astrolog. Seterusnya, bidang falsafah, Al-Kindi telah mengarang sebuah kitab falsafah sebanyak 236 judul. Manakala bidang kedoktoran, kita boleh tengok Jabir Ibn Hayyan yang dikenal sebagai bapa kimia dan lain-lain lagi. Ramai lagi sebenarnya, tapi saya ringkaskan satu tokoh di antara bidang kepakaran yang sangat popular. Kemunculan Baitul Hikmah telah membawa kepada 4 aliran mazhab utama yang dipegang sehingga kini, iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Jom kita tengok gerakan penerjemahan pada zaman Khalifah Harun al-Rashid. Dikenali sebagai tempat menyimpan buku di mana ruang ini dijaga oleh seorang ketua dan beberapa staf, iaitu pembantu. Kedua, gerak kerja di Baitul Hikmah terbahagi pada 3 struktur organisasi tertinggi, iaitu Musyrif Al-Ulia yang diamanahkan sebagai penanggungjawab atau lebih kepada ketua. Kedua ialah Amin Al-Maktabah, dikenali sebagai pustakawan atau petugas pustakawan. Dipanggil juga sebagai Khazin. Al-Musa'id, pembantu petugas, dipanggil Musyrif ataupun staf. Zaman Khalifah Al-Ma'mun pula berbeza sikit dengan zaman Khalifah Al-Rashid. Pada zaman Khalifah Harun, beliau lebih memfokus kepada pengutusan wakil-wakilnya ke India, Syria dan Mesir. Beliau juga telah membuat perjanjian persaudaraan dengan Raja Cyprus.
Yang terakhir untuk pembentangan saya pada hari ini ialah kejatuhan. Kita tengok sikit kejatuhan Baitul Hikmah di Baghdad. Baitul Hikmah telah tumpas di tangan tentera Monggol sekitar tahun kejatuhan pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah, iaitu pada tahun 1258 Masihi. Dengan kedatangan dan serangan tentera Monggol terhadap kerajaan Abbasiyah, maka ia menandakan berakhirnya pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Antara proses Monggol menjatuhkan kerajaan Abbasiyah tu, apa yang tentera Monggol ni buat, iaitu membunuh para ilmuwan beserta keluarga mereka. Mayat-mayat yang bergelimpangan serta buku-buku, kitab-kitab, hasil kerja telah dibuang ke Sungai Tigris sebagai alternatif kepada mereka untuk melenyapkan mereka dengan segera. Kedua kelemahan dari sistem politik itu sendiri. Yang terakhir ialah penyakit berjangkit yang merebak ke banyak daerah dan kota taklukan kerajaan Bani Abbasiyah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.